dan keabsahan cerita Isra' wal Mi'raj kita gelarkan sebagai nothing doubt about it. Tidak ada keraguan langsung. Cuma adalah perbezaan bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah. Kita percaya bahawa Nabi Isra' Mi'raj dengan roh dan juga jasad. Maka kalau ada yang berpandangan selain daripada itu, ianya tidaklah ataupun bukanlah di dalam pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Mungkin Mu'tazilah dan lain-lain lagi mereka mengatakan Nabi itu dia Mi'raj dengan roh sahaja. Artinya dengan mimpi saja. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya banyak pelajaran Isra' Mi'raj. Kalau nak diceramahkan pada malam ini, saya ingat tak habis cerita tentang Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj ini dia merangkumi beberapa episod. Episod sebelum, semasa dan selepas. Setiap episod itu ada pelajaran. Sebelum Nabi Isra' berlaku peristiwa tahun kesedihan, isteri meninggal, pak saudara meninggal, kena hina dengan orang Mekah, Taif. Panjang ceritanya itu. Kemudian semasa Nabi Isra' Mi'raj pun banyak cerita-ceritanya. Bermula daripada atap rumahnya dibuka, datang malaikat belah dada, naik burak. Panjang lagi ceritanya. Kemudian pasca Isra' Mi'raj, ketika Nabi balik ke Mekah, tatkala Abu Jahal dan juga orang-orang Mekah memperlekehkan cerita Nabi itu, sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi watak penting yang memberi ketenangan ketika pergolakan ataupun orang hampir undi tak percaya dah pada Nabi ketika itu, sebab macam tak berapa sioman, ceritanya di luar daripada capaian akal manusia. Jadi terlalu banyak episodnya. Maka untuk kita mudahkan perbicaraan pada malam ini, saya ingin mengajak hadirin hadirat sekalian kita bincang sebahagian daripada peristiwa yang berlaku semasa Isra'. Moga-moga ada manfaat. Apakah peristiwa itu? Iaitu peristiwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terhidu bau harum yang merupakan bau kubur kepada penjaga anak Firaun. Bau harum. Macam tuan-tuan tengah duduk, tiba-tiba bau harum. Pasang bukhur Pasang bukhur tiba-tiba bau harum. Kalau kita dalam hutan, tiba-tiba bau wangi, lari kita. Kalau orang Melayu kata, kalau wangi jangan tegur, senyap. Dia tak berani menegur. Jadi Nabi ketika Isra' dia terhidu bau harum. Dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha atat alayya raihatun tayyibatun faqultu ya Jibril ma hadhihi raihatut tayyibah faqal hadhihi raihatu mashitati ibnati fir'aun wa auladiha. Ketika malam aku diisrakan, ni Nabi cerita, aku tercium bau harum. Lalu aku bertanya kepada Jibril, apa wangi ini wahai Jibril? Maka jawab Jibril, hazi raihatu mashitati ibnati fir'aun wa auladiha. Ini adalah bau tukang sikat anak perempuan Firaun dan juga bau anak-anaknya. Nabi pun terkejut. Qultu wa ma sya'nuha? Apa halnya cerita keluarga itu? Qala bayna hiya tumashitu ibnata fir'auna zata yaumin idh saqatatil midra min yadaiha faqalat bismillah. Kata Jibril, pada satu hari perempuan ini sedang menyikat rambut anak perempuan Firaun. Tiba-tiba sikat itu terjatuh dari tangannya. Ketika dia jatuh sikat, dia termelatah lah, terkejut. Tetapi sebab dia ni orang baik, yang keluar dari mulutnya benda-benda elok sajalah. Kalau kita macam-macam benda keluar, benda dalam seluar, dalam kain, macam-macam. Dia terperanjat, dia sebut Bismillah. Dia sebut dengan nama Allah. Jadi, kata Jibril cerita lagi, faqalat laha banatu Fir'aun. Maka anak Firaun ketika dia dengar tukang sikat dia menyebut nama Allah,
Tuhan, dia pun tanya, Abi, awak sebut nama ayah saya ke? Jawab tukang sikat, qalat la walakin rabbi wa rabbu abiki Allahu. Kata tak, saya sebut nama Tuhan yang merupakan Tuhan saya dan Tuhan paduka ayahanda kepada Tuan Puteri, iaitu namanya Allah. Jadi Tuan Puteri ni pun qalat ukhbiruhu bidzalika, aku mengadu ke bapa aku. Macam mana kau boleh sembah Tuhan lain? Kan bapa aku Tuhan. Naam, maka kata Masyitah, tak ada masalah, mengadu lah. Fa akhbarathu fada'aha. Anak Firaun pun mengadulah kepada ayahanda dia. Ayahanda dia titah menghadap. Panggil tukang sikat itu. Maka, ya fulana, wahai tukang sikat, wa inna laki rabban ghairi, engkau ada Tuhan selain aku, bukan aku ke di Mesir ni sebagai Tuhan. Perempuan ini dengan beraninya menjawab, qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Ya, Tuhan saya dan Tuhan kepada tuanku juga sama, iaitu Allah. Allah. Firaun murka, fa amara bi baqaratin min nuhasin fa uhmiyat. Maka dia titahkan supaya dibawa satu patung lembu yang besar yang diperbuat daripada tembaga. Dan patung itu dipanaskan. Ada setengah mengatakan ditaruh minyak, macam nak goreng lah, deep fry. Kemudian summa amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Maka Firaun telah menitahkan supaya perempuan itu dan anak-anaknya dicampakkan dalam bekas yang menggelegak itu. Bayangkan perasaannya. Qalat lahu. Maka perempuan ini tadi, dia telah berkata kepada Firaun, innali ilaika hajah. Ampun tuanku, patik tak ada masalah kalau dibunuh, hukum bunuh. Tapi ada satu saja permintaan patik. Wa ma hajatuki? Firaun tanya, kau nak apa? Qalat uhibbu an tajma'a 'izami wa 'izama waladi fi saubin wahidin wa tadfinana. Ampun tuanku, patik mohon, nanti kalau patik dan anak-anak patik dah jadi tulang, kumpulkan tulang tu, taruh dalam satu kain dan dikuburkan bersama. Oh, ini berani betul tuan-tuan. Tak ada kata ampun tuanku, patik tarik balik lah tadi, patik kira minta maaf banyak lah, ni patik menyesal, betul, silap sikit, ada semangat sikit. Tak ada. Ingatkan dia nak merayu ke supaya diringankan hukuman penjara ke apa? Sebab ni melibatkan anak dia. Anak dia tak bersalah. Dia sepatut dihukum. Patut dia kata, tolonglah tuanku, patik je pun, ni anak patik tak ada kena-kena kecil-kecil biar. Tak ada. Patik cuma nak pesan, tulang patik dengan anak-anak kumpul sebekas, kuburkan. Firaun kata, perempuan ni memang berani betul. Kata Firaun, zalika laki alaina minal haqq. Baik, no problem. Aku akan kumpulkan tulang kau dengan anak-anak kau, aku kuburkan sekali. Fa'amara bi'auladiha fa'ulqu baina yadaiha. Maka tuanku Firaun ketika itu telah menitahkan anak-anak Masyitah. Kita panggil Masyitah. Sebenarnya namanya bukan Masyitah. Kita je panggil Masyitah. Dia tak, dalam hadis dia tak sebut namanya Masyitah. Dia sebut tukang sikat anak perempuan Firaun. Tapi Masyitah ni perkataan mish. Mish maknanya dalam bahasa Arab sikat. Jadi tukang sikat panggil Masyitah. Jadi bukan namanya Masyitah. Tak apalah, kita dah kenal Masyitah. Jadi ketika itu dia perintahkanlah anak-anak Masyitah dilemparkan ke dalam bekas yang dibuat daripada tembaga itu. Seorang-seorang anak dia. Menangis-nangis. Tapi Masyitah ni steady sajalah. Kuat iman dia. Kuat keyakinannya ada balasan baik untuk aku. Anak, tuan-tuan bayang, anak kita kecil-kecil. Tak bersalah pun. Tapi keyakinan, campak anak dia. Dia tahan hati dia. Satu persatu, wahidan wahida, kata Nabi, seorang-seorang anaknya. Ila anintaha zalika ila sabiyin laka murda'in. Dah habis anak dia yang lain, sampailah anak yang last yang ada pada dukungan dia. Rupanya dia ada baby lagi.
laha murda'in, yang sedang menyusu badan. Ni Masyitah. Mana abang-abang dia yang kecil-kecil je, satu je dua ni dah tu dah. Mata seorang ibu menengok. Kuat jiwa dia. Anak pada dukungan tengah menyusu lagi, menangis-nangis. Datang ulu balang kata, campak tuanku titah. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Tapi ketika anak yang kecil itu, dia agak tak karuan. Sebab ini kecil sangat. Dia masa tu agak maju mundur. Baby lah tuan-tuan, pun pernah ada baby, apa perasaan ni, budak tak ada dosa, tak ada apa. Nak dicampakkan begitu, tuan-tuan naik tingkat 20, campakkan daripada balkoni, apa perasaan? Tak sampai hati. Jadi Masyitah pun dalam yang lain-lain tu dia dah boleh tahan lagi. Tapi yang kecil ni, dia ada sikit sedih. Tiba-tiba Jibril cerita, qala ya ummah, iqtahini fa inna azabad dunya ahwana min azabil akhirah. Faqtahamat. Tiba-tiba anaknya yang baby ni boleh bercakap. Anak dia kata kepada maknya, wahai ibu, jom kita masuk sajalah. Kita berdua terus terjun saja. Sebab azab dunia ini sangat ringan berbanding dengan azab akhirat. Faqtahamat. Lalu Masyitah pun terjunlah ke dalam bekas itu bersama dengan anaknya. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Abbas disebutkan, faqala ya ummatahu fa innaka 'alal haqq. Wahai ibu, don't worry, kita semua di atas jalan yang benar. Bayangkan satu family terjun. Maka kata Ibnu Abbas, takallama arba'atun sigharun Isa bin Maryam alaihissalam wa sahibu Jurayj wa syahidu Yusuf wa ibnu Masyitah ibnati Fir'auna. Kata Ibn Abbas, dalam dunia ini hanya ada 4 saja baby yang boleh bercakap. Pertama, Isa anak Maryam. Yang kedua, seorang budak semasa zaman Juraij. Yang ketiga, saksi kepada Nabi Yusuf. Dan yang keempat, anak kepada Masyitah, iaitu tukang sikat anak perempuan Firaun. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ibn Hibban pun ada meriwayatkan hadis ini daripada jalur Hamad bin Salamah, dan hadis ini dinilai sebagai sahih dengan beberapa jalur sokongan. Ini bukan hadis rekaan ke apa tidak. Apa pelajaran kepada kita malam ini? Dan pelajaran itu Allah nak tunjuk pada Nabi kita. Tapi Nabi kita juga selain pelajaran untuk baginda, pelajaran untuk kita juga. Pelajaran keteguhan iman. Kuat jiwa. Seorang wanita, bukan laki-laki. Dan ini melibatkan anak-anak. Kita biasanya kalah. Kalau melibatkan anak-anak, tuan-tuan, kalau kita je kita tahan. Macam datang gangster nak pukul kita. Kita tak ada masalah. Kita dah besar. Tapi kalau orang nak pukul anak kita, apa semua, tak babik pun dalam masalah kita. Kita yang berhutang, anak-anak kita yang diancam. Kita akan rasa kalah. Ada orang, tuan-tuan, kalau kena ugut satu keluarga, tak tahan dia. Tak tahan dia. Tapi Masyitah ni dia firm. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis berkenaan tukang sikat anak perempuan Firaun yang peristiwa berlaku pada malam Isra' ini. Pertama sekali adalah berkenaan tentang cerita menarik 4 kanak-kanak yang boleh bercakap masa kecil. Itu menarik cerita itu. Bagaimana mungkin ada baby boleh bercakap? Tapi seperti yang Nabi ceritakan kepada Ibnu Abbas, memang ada baby yang boleh bercakap. Pertama sekali adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni dia boleh bercakap, Allah rekodkan dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat ke-46, Allah Ta'ala menyatakan, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlam wa minas salihin. Dan Isa bercakap dengan manusia dalam buaian. Dan ketika dewasa dia termasuk sebagai orang-orang yang soleh. Nabi Isa ni dia dilahirkan oleh Maryam. Yang mana Maryam ni tidak pernah berkahwin, tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Jadi bila dia mengandung, dia bersalin,
maka wanita itu kena kecaman oleh netizen dan juga masyarakat awam. Teruk dia kena, bertalu-talu. Jadi sampai peringkat Maryam dah tak mampu nak bagi komen lagi dah. Ramai sangat tanya, orang kecam, orang kutuk. Dia dah tak daya nak menjawab celaan. Maka kata dia, ginilah, awak kalau nak tahu saya ni buat jahat ataupun tidak, awak tanyalah kepada baby yang baru lahir. Sampai begitu, dia dah fed up. Tapi Allah punya kuasa, memang baby ni boleh cakap, iaitu Isa bin Maryam. Ini tuan-tuan balik buka surah Maryam ayat 30 sampai 33. Panjang jawapan Nabi Isa membela bonda dia yang tercinta. Orang pertama, Nabi Isa AS. Orang kedua yang boleh bercakap masa kecil adalah kanak-kanak atau baby dalam peristiwa Juraij. Juraij ini satu kisah yang diceritakan sendiri oleh Nabi SAW. Dan kisah Juraij ini seorang lelaki Bani Israel. Cerita sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan dimasukkan dalam kitab Al-Bir was-Salah wal-Adab. Bab mendahulukan kebaikan kepada ibu bapa melebihi daripada sembahyang sunat. Panjang cerita dia. Nabi cerita Juraij ini duduk dengan mak dia. Tapi dia ni ahli ibadah. Orang muda kuat ibadat. Sebelah rumah ada buat surau lah kalau pahaman kita, dia ibadah. Satu hari diceritakan dia semayang ibadah. Mak dia panggil dia, Juraij, oh Juraij. Dia tak menyaut, dia tengah semayang. Dalam semayang tu dia, Allah, mak panggil pula lah. Dia pun jadi taradud ataupun 50-50. Ummi am salati, ummi am salati. Aku ni nak jawab ke nak teruskan semayang. Nak jawab mak panggil, dia semayang sunat. Aku nak jawab ke nak semayang. Jadi dia buat keputusan, teruskan jalan semayang, tinggal satu rakaat lagi. Maknya ketika itu, bila dah panggil 2-3 kali tak menyahut, marah. Kata Abu Hurairah, Nabi bercerita, maknya angkat tangan berdoa, Allahumma la yamutu Juraijun hatta yanzura fil wajhil mayamisi. Oh, kau Juraij sejak jadi ustaz, selebriti, ramai fan, apa semua, kau dah tak layan mak kau. Tak apa, satu hari Tuhan akan uji kau, kau akan didatangi dengan pelacur. Mak garang agaknya. Mak dia marah masa itu. Jadi diringkaskan Juraij ni bila dah dewasa, dia memang jadi seorang yang dikenali lah, seorang agamawan. Ramai orang datang belajar dengan dia. Jadi bila dah popular, ramai lah ada yang tak suka. Sebab ada mungkin percakapan dia ataupun nasihat dia yang kena ke batang hidung orang tertentu, orang marah lah pada dia. Jadi orang cuba nak menjanamkan imej dia. Caranya kalau dengan ustaz-ustaz ni atau dalam bidang politik sekalipun, nak buat character assassination, kaitkan dengan benda dalam seluar dalam kain lah. Upah satu orang perempuan ke apa, pergi berzina dengan dia, goda ke. Jadi adalah kumpulan tertentu, upah satu orang pelacur, goda Juraij, kau zina dengan dia. Pergilah perempuan ni menggoda si Juraij. Juraij dalam tengah ibadah, tengah malam, datang perempuan ini, menggodalah. Daripada berpakaian sampai dalam riwayat disebutkan hatta uryanun talik, sampai tak ada seurat benang pun pada badan. Dalam surau dia buat tiger show. Joget tiang apa tak tahulah apa yang dia buat. Tapi Juraij ni steady tuan-tuan. Dia relax je. Dia, kak saya ni tengah ibadah kak. Pergi tempat lain lah. Perempuan ni sampai marah. Kau ni lelaki jenis apa lah? Orang lain nak dapatkan aku booking kau. Siap booking, bayar cengkeram apa semua. Kau datang, aku goda kat tak nak. Aku paling mahal sekali. Dia punya kos sewa dia. Dia kata tak apalah kau bukan hari ni lah. Baliklah kau, saya nak ibadah. Juraij dia memang steady betul. Perempuan ni tak puas hati. Dia profesional. Deposit dah ambil. Takkan job tak jalan. Kan kena saman mahkamah. Jadi dia tetap kena buat kerja je. Akhirnya digodalah satu orang lelaki pengembala kambing. Ya, kalau pengembala kambing zaman itu tak payahlah tiger show, kenyit mata berjadilah, terus berzina. Ringkas cerita, berzina, mengandung. Bila dah mengandung, berdasarkan yang dia sign kontrak lah, dia mesti mengaku bahawa tu anak Juraij. Jadi dia pun buatlah pengakuan, pergi tengah bandar kampung, pergi pasar malam, pasar tani, begitulah agaknya. Tuan-tuan, kenal tak Juraij? Kenal. Ustaz kan? Penceramah kan? Dalam perut ni anak dia lah. Semua terkejut. Orang pun marah, pergi runtuhkan dia punya surau, apa, pukul macam-macam lah.
Mana orang tak puas hati, kau ustaz, kau tunggang agama, rupanya kau ada perempuan gini. Orang kampung kan terus jam into conclusion je lah. Tak ada nak siasat apa. Dia kata sabar. Tuan-tuan kenal saya lama. Saya tak boleh nak buktikan. Sebab perempuan ni datang, dia yang kata dia mengandung. Beginilah, tolong ihsan dengan saya. Boleh tak tunggu sampai perempuan ni bersalin, saya akan buktikan tu bukan anak saya. Orang kampung kata okey, tapi kalau itu kau tak dapat buktikan, kau akan dihukum dengan undang-undang. Maka dia ringkaskan, ini bukan cerita dongeng tak, ni Nabi cerita kepada sahabat. Nabi dia suka cerita. Nabi cerita sampai masa perempuan ni bersalin. Bila dah bersalin, dia ambil baby tu. Summa masaha ra'sas sabi faqala man abuka. Nabi cerita, baby tu dia pegang, kemudian dia tekan perut baby tu. Kemudian dia tanya kepada baby tu, man abuka? Siapa bapa engkau? Baby yang baru lahir menjawab, Abi ra'idtabni. Baby baru lahir. Bapa saya seorang pengembala. Terkejut orang kampung, baby baru lahir, dah boleh bercakap. Falamma sami'u zalika minhu qalu. Bila orang kampung dengar saja baby itu mengaku dia bukan anak Juraij, mereka pun terus tone down. Nabni ma hadamna min dairika bizahabi wal fiddah. Wahai Syekh Ustaz Juraij, kami minta maaf. Dia cium Juraij, ambil berkat. Wahai Tuan Guru, kami akan bina balik surau ni buat daripada emas. Engkau dah roboh, kan nak bina balik, sedap sangat. Kami bina balik boleh Tuan Guru. Kata Juraij, la walakin a'iduhu turaban kama kana. Tak payah. Kau tak payah nak buat daripada emas ke apa ke. Engkau buat macam rupa asal daripada tanah liat itu. Summa alahu. Jadi orang kampung pun bina balik tempat ibadat dia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi punya cerita. Jadi itu baby yang kedua yang boleh bercakap masa kecil. Baby ketiga yang boleh bercakap masa kecil adalah saksi dalam peristiwa pemfitnahan Nabi Yusuf AS. Yang Nabi cerita. Iaitu ada seorang bayi, dia telah tampil menjadi saksi kepada Nabi Yusuf yang tatkala itu sedang berhujah dalam fitnah ataupun masalah antara dia dengan Zulaikha. Ini cerita masyhur kita biasa dengar. Yusuf kata, saya tak berzina dengan dia, saya tak goda dia. Yang Zulaikha pula mengatakan, ni mengorat aku, goda bagai-bagai, lepas tu dia nak melepaskan diri. Nabi Yusuf kata, bukan saya. Tiba-tiba datang pembantu Zulaikha sambil menggendong bayi yang sedang menyusu. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba bayi itu berbicara. Dan perbicaraan bayi itu direkodkan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 26 sampai 27. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ketika Nabi Yusuf mempertahankan diri, wanita ini yang goda saya, dia yang mengganggu saya, nak suruh saya zina dengan dia. Semua orang kata, takkanlah perempuan nak goda engkau. Tiba-tiba wasyahida syahidun min ahliha. Tiba-tiba ada seorang saksi. Itulah baby itu tadi yang Allah Ta'ala sebut. Dia telah mengatakan, kalaulah jubahnya koyak di depan, maka wanita itu benar dan Yusuflah pembohong. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa wa minas sadiqin. Tapi kalau jubah Yusuf koyak di belakang, maka yang membohong adalah perempuan itu dan Yusuflah orang yang benar. Surah Yusuf ayat 26 sampai 27. Ayat itu diucapkan oleh baby. Baby yang menjadi saksi. Betul juga. Kebetulan memang jubah Nabi Yusuf koyak di belakang. Maknanya Yusuf nak lari, perempuan tu tarik dia. Kalau koyak di depan macam hak organ munasabah, maknanya memang dia nak beraksi. Itu kebijaksanaan lah.
Jadi ketika Al-Aziz atau Kiftirul Aziz mendengar baby ni bercakap, dia ni suami kepada Zulaikha, dia pun periksa baju Nabi Yusuf dan didapati koyak di bahagian belakang. Maka mereka buat kesimpulan, Yusuf benar, Zulaikha telah berbohong. Itu baby yang ketiga yang bercakap semasa kecil. Dan baby yang keempat yang Nabi cerita bercakap masa kecil, anak kepada Masyitah. Yang dalam hadis disebutkan, ya ummah iqtahimi fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah faqtahamat. Wahai ibunda, jomlah kita masuk dalam kolam ataupun bekas yang panas ini, sebab ini azab dunia. Azab dunia jauh lebih ringan dan mudah berbanding dengan azab akhirat. Maka mereka berdua terjunlah ke dalam tempat yang panas itu. Jadi inilah satu keluarga Masyitah ini yang mati dihukum oleh Firaun. Mereka mati sebagai syuhada dan bau kubur mereka begitu harum sekali. Cuma adalah orang rajin buat kajian di mana kubur Masyitah ini. Siapa nak rajin kaji, kajilah. Tapi tidak memberi kesan apa-apa pun, kita tahu kat mana kubur dia. Yang penting pelajaran daripada Masyitah adalah kekuatan mempertahankan keimanan. Tanyalah diri kita malam ni, tuan-tuan. Kita kalau diuji ketika itu, sampai ke tahap itu, akan ditangkap dan dimasukkan dalam satu kawah minyak panas. Saya ingat serenda kita, tuan-tuan. Tak sanggup. Kita mungkin sanggup, tapi tengok anak-anak, isteri yang tak ada kena-mengena, kita tak tahan. Sebab itu kita kena akui, kita dari segi nak mempertahankan iman belum tentu lagi. Ada di kalangan orang kita berpegang kepada maslahah. Mereka kata, tak apa, kita berpura-pura maslahah. Jadi mereka sanggup menggadaikan apa yang tak sepatutnya. Ada yang terpaksa berpura-pura sebagai penganut agama lain. Ini khusus apabila berlaku Islamofobia lah. Khususnya di luar negara. Kita fahamlah situasi masing-masing. Ustaz bolehlah cakap duduk Malaysia, cuba duduk tempat kita orang, kita pun berbagi rasa juga. Tapi itulah gambaran susah nak mempertahankan iman ini. Kita duduk di Kuala Lumpur ni tahan boleh pertahankan iman. Tapi duduk di luar belum tentu lagi. Apatah lagi duduk pada zaman Firaun ketika itu, lagi susah. Maka saya ingin mengajak hadirin hadirat sekalian, jom kita kuatkan iman. Istilah saya, vaksinasi iman. Ramai sekarang orang sibuk ambil vaksin. Ni sekarang dah booster, yang second booster. Dah ada yang cocok di sini, belum lagi. Lagi tak dipaksa, tak dicocok orang Malaysia. Dia kena paksa pun. Saya ingat Mas Sejahtera, tuan-tuan lama dah tak buka dah. Buka lah sekali-sekala, kecil hati dia so. Dulu hari-hari pakai nak masuk surau. Buka lah, singgah lah, tengok apa yang betul. Orang sekarang berkira ataupun pentingkan kita kena ambil booster, kena ambil vaksin. Tak ada masalah, kita bukan anti vaksin ke apa, tidak. Tetapi dalam masa yang sama, marilah kita fikir, adakah kita dah ambil vaksin ataupun booster untuk memperkuatkan iman kita. Booster untuk iman kita. Untuk fizikal kita dah ambil macam-macam vaksin dah. Ada orang dia nak jaga anak-anak dia daripada kena sesama. Jadi dia pergi ambil vaksin influenza. Ambil benda tu tak ada paksaan, tapi dia ambil je satu keluarga. Bukannya murah juga. Tak ada masalah. Kita tak anti pun pada benda-benda itu. Ada orang ambil ubat sekian booster ini. Macam-macam lah ubat-ubat yang dimakan di rumah untuk nak bagi kuatkan dia punya sistem imunisasi. Tetapi bagaimanakah kita nak menguatkan iman kita? Iman sebagaimana kuatnya iman tukang sikat rambut anak Firaun. Yang pegang pada prinsip apa nak jadi, jadilah. Bagaimana kita nak kuatkan iman kita? Apakah amalan-amalan yang boleh memperkukuhkan kita punya tahap kepercayaan kepada Allah? Iman yang kuat, dia akan melahirkan nikmat dalam ibadah. Nikmat ibadah akan dikecapi ketika kita melaksanakan ibadah itu. Tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan iman dah kuat, indikator paling asas adalah tuan-tuan rasa seronok ibadah. Oh, itu basic kalau nak tahu kita ni iman kita dah kuat.
Macam katalah semayang tarawih. Kalau tuan-tuan baru 4 rakaat dah gelisah rasa nak meninggal dunia dah, tak kuat lah iman. Baru 4 rakaat, belum 8 lagi. Orang lain buat 20, senyum je. Something wrong. Kalau kita datang semayang subuh hari Jumaat misalnya, kita jarang datang semayang subuh di surau. Ada rasa rajin datang sekejap, subuh pun dah lewat sekarang. Datang-datang, tak tahu punya baca panjang hari Jumaat, Allah gelisah dah sudah. Panas habis saka dalam badan ni, keluar jin-jin, aduh. Mana something wrong. Baik itu, kita tak lama lagi dah nak menyambut Ramadan. Boleh tengoklah diri kita sendiri bila ibadah rasa nak cepat-cepat selesai. Itu iman tak kuat. Bilalah nak habis, kalau tarawih pun buat secara terburu-buru. Dia merasakan ibadah itu adalah seksaan. Itu dia dah, iman dia indikator dah lemah. Jadi kalau nak tahu kita dah beriman tinggi, dia rasa seronok beribadah. Maka marilah kita jaga keimanan. Sebab iman kalau dia tak kuat, kita tak akan semangat nak ibadah. Kami di Masjid Negeri Pahang, tiap-tiap pagi sekarang ni sembahyang subuh. Kalau tuan-tuan nak tiru boleh lah, tapi Kuala Lumpur subuh lewat. Sian anak-anak nak pergi sekolah. Nanti kalau subuh awal boleh buat lah. Tiap-tiap pagi kita buat sembahyang subuh, kita panggil program Khatam Subuh. Khatam Subuh ni, tiap subuh kita baca satu makra' mengikut turutan juzuk. Satu makra' kalau helaian muka surat Quran berkurang dalam satu muka suku, satu muka setengah. Tak sampai 2 muka lah. Tapi bagi orang yang dia tak enjoy dengan Quran, dia rasa lama. Oh gelisah, saka banyak, dia rasa gelisah. Tapi bagi orang yang dah ada kemanisan iman, dia seronok mendengar. Kita boleh camlah di kalangan jemaah kita tu. Apa bagusnya buat khatam subuh ni? Bagusnya adalah satu juzuk 8 makra'. Jadi kalau tuan-tuan setiap pagi satu makra', setiap 8 hari tuan-tuan khatam satu juzuk. Setiap seminggu satu juzuk khatam dalam sembahyang subuh. Ini bermakna dalam tempoh 8 bulan, tuan-tuan sembahyang subuh hari-hari, boleh khatam 30 juzuk. Kan satu pendekatan yang jarang kita dengar. Biasa orang khatam Quran di dalam tarawih, itu pun kalau khatam lah. Biasanya orang khatam tadarus. Tapi sekarang dah ada trend baru, khatam dalam semayang. Tapi satu semayang, satu matok, jangan baca satu juzuk. Pengsan, bukan makmum, Bilal pengsan dulu. Lama betul satu juzuk. Buatkan jadi amalan. Nanti tarawih, kalau boleh tuan-tuan, panjanglah sikit rakaat. Ke sini geng 08. Geng 08, tak ada buat apa-apa. Geng 08 pun, okey, tak ada masalah. Sini dulu Ampang ni orang panggil kampung Korea. Dia banyak Korea sini. Sekarang ni lah banyak kedai mamak, apa semua kedai Arab lah paling banyak sekarang. Kadang-kadang habis saja tarawih, ada setengah kawasan ni dia buat rakaat sampai 20 rakaat. Jadi yang orang muda-muda ni dia dah berjanji dah. Kita jangan sembahyang 20, sembahyang 8 je. Habis 8 kita pergi ngeteh ha. Ngeteh kedai mana? Adalah kedai dekat sini. Jadi mereka ni nak panggil kawan-kawan dia nak panggil mengeteh, payah. Jadi daripada belakang menjerit, ittaqullah. Ya alhamdulillah ittaqullah. Rupanya maknanya lepas ni jumpa di restoran takwa. Ittaqullah. Dia banyak nak mengetih lebih daripada nak pergi semayang geng-geng muda ni. Bukan semua lah, bukan semua. Jadi bagaimana kita nak meningkatkan keimanan kita? Nombor 1 sekali kata ulama, kalau tuan-tuan lah berajak nak upkan lagi, upgradekan, tambah RAM iman kita ini. Nombor 1, mesti doa kepada Allah. Sebab iman ni dia tak jual di kedai. Tuan-tuan pergi Jabatan Agama wilayah hari-hari, tak tambah iman lagi. Iman ni kena dengan minta empunya dia. Tuan punya dia. Mohonlah kepada Allah supaya berikan kita hidayah, khususnya kuatkan iman. Walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mahu menerima petunjuk, Allah tambah petunjuk kepada mereka dan Allah balaskan mereka dengan ketakwaan. Surah Muhammad ayat 17. Bagaimana cara kita nak minta Allah berikan kekuatan iman pada kita?
Bacalah doa-doa yang banyak diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sebagai contoh, Nabi berdoa, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman pada Allah dan kepada Rasulnya. Dia betul-betul mendalami pengakuan itu. Begitu juga doa Nabi ajar ketika kita rakaat akhir sebelum salam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu ya Allah. Artinya berdoa. Jadi langkah awal untuk kita nak dapatkan booster iman, langsung mohon kepada Allah. Dia mempunyainya. Jangan minta dengan orang. Minta dengan toki yang paling besar Allah. Nombor dua, selepas kita berdoa, banyakkanlah berzikir. Berzikir ni tak boleh tinggal. Kita ni dah berumur ni, dah masuk 40-an ke atas ni. Zikir ni dah kena jadi amalan. Sudahlah mencarutnya, habis dah zaman muda dah tak ada dah. Nak mencarut sumpah serana habis dah. Orang muda lain. Kita dah 40 ke atas ni, banyakkan berzikir. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram kerana ingat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah, iaitu Allah, yang mendatangkan ketenangan dalam hati orang beriman dan ditambah iman kepada iman mereka yang sedia ada atau keyakinan sedia ada. Ini surah Al-Fatah ayat yang keempat. Marilah sebelum bulan Rejab, saya percaya surau kita aktif mengadakan program-program keilmuan. Tidak ada hari tanpa majlis ilmu. Hari-hari kita buat. Jom sempena bulan Rejab, Syaban dan terus masuk Ramadan, lazimkanlah diri datang ke surau, duduk dalam majlis-majlis zikir. Apa majlis zikir? Majlis zikir ni majlis para malaikat. Tuan-tuan kalau nak tahu malaikat berkumpul di mana di Kuala Lumpur ni, di majlis zikir. Mana ada majlis zikir, di situlah ada malaikat. La yaq'adu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak adalah orang yang duduk berkumpul berzikir kecuali malaikat akan datang ke tempat itu, rahmat Allah akan dibawa oleh malaikat, Allah turunkan ketenteraman dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Hadis Muslim. Jadi kalau tuan-tuan di Kuala Lumpur dengar ada mana-mana tempat buat majlis zikir, pergilah. Itu majlis malaikat. Tapi kalau nak cari hantu, pergilah ke tempat-tempat yang lain pula. Banyak tempat-tempat yang ada hantu raya, ada hantu macam-macam. Tapi malaikat majlis zikir. Di mana lagi malaikat duduk? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu isya. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan sambung dan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini berkenaan dengan salah satu peristiwa yang diperlihatkan atau dialami oleh Nabi SAW semasa Isra' wal Mi'raj. Adalah Nabi telah terhidu atau tercium bau harum daripada tukang sikat rambut anak perempuan Firaun yang kita kenal hari ini dengan gelarannya Masyitah, walaupun tidak dinyatakan apakah nama beliau yang sebenarnya. Maka pelajaran untuk kita yang kita kena ambil keinsafan adalah ketahanan jiwa seorang wanita mempertahankan keimanan. Berbanding dengan kita dah ada iman, tapi untuk mempertahankannya belum tentu. Maka malam ni kita ingin melihat bagaimanakah pesanan yang diberikan oleh para ulama supaya kita ini boleh mempertahankan iman kita. Maka salah satu daripada caranya adalah pertama, berdoa.
Yang kedua, mesti hadir majlis-majlis zikir. Zikir ni ada macam-macam. Satu majlis zikir yang kita duduk bersama, zikir beramai-ramai, membaca subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Itu hadis Muslim menyebutkan 3 zikir yang utama. Ataupun kita doa supaya minta syurga kepada Allah, itu pun zikir. Kita doa minta perlindungan Allah daripada neraka. Ataupun kita beristighfar, itu sebahagian bahagian daripada zikir dalam hadis Imam Muslim. Jadi carilah mana-mana yang ada di Kuala Lumpur ini, seminggu sekali pun okey dah kalau kita tak dapat hari-hari. Orang panggil untuk nak charge balik saja bateri kita. Sebab itu tahlil kena pergi tuan-tuan. Walaupun tahlil ni ada orang muda-muda tak suka, benda tak buat dia orang, dan bagai-bagai orang dulu tak buat. Tapi kita pergi niat selain daripada nak pergi makan, tu niat yang kedua lah nak makan tu. Niat kita nak charge iman je. Niat, lepas tu menyatakan simpati kepada keluarga si mati. Mana kami ada kalau awak memerlukan, kita datanglah. Tapi niat yang betul kita nak zikir. Mana ada kita boleh zikir la ilaha illallah panjang-panjang supaya dulu. Tahlil je dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak buat sendiri-sendiri memang pemalas. Pemalas. Sungguh dalam kereta tak sempat nak zikir lah. Majlis tahlil ya. La ilaha illallah. Baca Yasin pun sama. Baca ni semua zikir-zikir. Jadi ini nombor 1, zikir. Ada juga majlis zikir ni kata para ulama adalah majlis zikir di mana yang disebutkan majlis zikir adalah majlis mempelajari Quran. Itu pun zikir juga. Caranya adalah duduk bersama-sama, kita membaca ataupun belajar Al-Quran. Ataupun kita mendengar orang membaca Quran. Ini dipanggil proses tadarus. Tapi dah menjadi adat kita di negara ini, tadarus ni hanya muncul Ramadan saja. Tadarus Ramadan. Dan sekarang wallahu alam ada setengah masjid surau sebab mungkin orang dah tak ramai nak tadarus, banyak nak tadras saja. Deras je habis sembahyang nak balik. Tak ada dah grup tadarus tu. Menang kita meriah surau ni, masjid kita ni bila ada grup tadarus. Tapi dah tadras semua nak kerja moreh, dah tak ada. Jadi terpaksalah setengah masjid surau menyediakan insentif kepada grup kumpulan tadarus. Bukan semua ni kan tahu pula dia tuan-tuan, oh ni idea bagus ni, boleh kita minta pengurusi, tumbanglah pengurusi kalau bagi idea ni. Tapi terpaksa buat sebab tak ada grup. Macam kita tak ada masalah lah tuan-tuan, rumah tingkat atas je, turun mengaji. Ni yang jenis jauh nak datang, dia orang kalau balik pun setengah jam, 40 minit sampai, dia memang tak ada nak tadarus. Jadi terpaksa buat ada allowance untuk grup itu. Malaikat raya esok dia khatam, ada suruh bagilah hadiah sikit. Kain persalinan ke. Bagi, jarang bagi duit. Biasa bagi kuih-kuih begitulah untuk. Jadi disebabkan bila dah ada insentif, ramai pula nak join. Terpaksa ada setengah masjid surau buat interview. Ada interview. Temudu ke kumpulan tadarus Quran. Rasa nak gelak pun ada. Tapi ini kreativiti pengurusan. Kita tak pernah campur. Ini cara dia. Qaryah berbeza, lain masalah. Jadi kita masjid lain tak boleh ketawa dengan masjid lain buat. Sebab kita tak sama masalah. Tuan-tuan azan tak pakai mikrofon, orang datang. InsyaAllah. Sebab orang dekat-dekat. Ada setengah tempat dah, qaryah tak ada. Siang je aktif, malam tak ada orang. Keliling pejabat, malam tak ada orang. AJK tak datang. Jangan ke jemaah AJK tak datang. Jadi memang pening kepala. Jadi dia orang terpaksa kreatif. Tapi kita nak ngajak malam ni, datang, tadarus ni tuan-tuan. Satu majlis yang sangat mulia di sisi agama kita. Ada satu hadis Nabi menyebut la yaqudu qaumun yazkurunallah azza wa jalla. Bila satu kaum tu duduk bersama mereka ingat pada Allah, dan termasuklah mengingati Allah ni adalah membaca Quran. Selain pada zikir yang subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tadi. Duduk majlis tadarus. Tadarus ni adalah proses seorang membaca, seorang mendengar. Kita yang mendengar pun dapat pahala juga. Mendengar pun dapat pahala. Ada satu riwayat daripada Abdullah, dia mengatakan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Satu hari Nabi panggil aku, dia kata wahai Abdullah, baca Quran, aku nak dengar. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Takkan saya nak baca Quran kepada Tuhan walhal Quran tu diturunkan kepada Tuhan. Malulah saya. Tuhan lagi tahu.
Nabi jawab, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Tak, aku kadang-kadang suka dengar Quran ni dibacakan selain daripada aku. Faqara'tu alaihi suratun nisa. Maka aku pun membacakan kepada Nabi suratun nisa. Sampailah kepada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahid. Dan bagaimanakah kiranya orang-orang kafir nanti? Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 41. Orang kafir ini akan ditanya, kenapa engkau tak beriman? Dan akan datang saksi terdiri daripada para rasul. Allah akan tanya, kau buat kerja dah ajak Muhammad ni masuk Islam? Kan dia tak masuk sebab tak sampai seruan. Jadi Nabi kita rasa, ya Allah, besarnya tanggungjawab aku. Kalau ramai orang tak dapat hidayah kerana aku tak buat kerja. Nabi pun qala amsik fa iza ainahu tazrifani. Kata Abdullah, Nabi pun kata pada aku, dah cukup, baca setakat itu saja. Dan aku tengok Nabi sebab menangis, mengenangkan besar tanggungjawab aku ni. Oh, ini Nabi dia ada tanggungjawab besar. Iaitu kalau ada orang tak beriman kerana dia gagal menyampaikan, dia rasa bertanggungjawab. Macam kita tak ada langsung berjiran dengan orang tak bukan Islam pun tak tahu ya. Tak pernah sekali pun. Bukanlah kita maksa, tidak. Tanggungjawab. Kata Ameng, aku sayang kau Meng, acang ke apa ke? Aku sayang kau, kau orang baik. Ucaplah sekali, la ilaha illallah. Mungkin dia akan tak selesa dengan kita. Tapi tanggungjawab lepaslah. Esok kalau dia meninggal, dia tanya, saya jiran sama dia, satu kali pun tak pernah cakap itu la ilaha illallah. Mana saya tahu? Satu kali pun tak pernah cakap. Kami jiran 20 tahun, satu kali pun tak pernah. Benda tuan-tuan nak jawab. Menangis jugalah jawapannya. Menangis apalah. Aku tak ajak dulu. Ni bukan nak masa tidak. Tuan-tuan jangan pula esok ramai-ramai pergi berdakwah, habis pening pula semua orang. Ni dakwah ni kena hikmah, jangan semangat tak tentu arah. Jadi majlis zikir yang kedua kata ulama adalah majlis berzikir. Majlis kita duduk mendengar Quran. Selain pada majlis kita mengucapkan la ilaha illallah subhanallah adalah majlis orang yang membaca Quran. Ada satu pertanyaan. Adakah kalau dalam majlis Quran, majlis zikir, semua orang itu mesti terlibat berzikir atau membaca Quran? Jawapannya tidak. Tuan-tuan duduk di majlis zikir, malaikat doakan. Duduk Dalilnya ada satu hadis. Malaikat yang datang catat rekod kita, macam malam ni majlis ilmu, adalah malaikat yang ditugaskan. Catat rekod kehadiran attendance semua dia ambil. Qala yaqulul malak. Nabi cerita ada satu malaikat ini, dia mengadu kepada bos tukang catatan dia. Dia mengatakan, tuan, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Tuan minta maaf, tadi di surau Al-Falah ada seorang tu, dia bukan nak dengar ceramah pun. Dia kebetulan singgah semayang maghrib. Dia on the way nak pergi kedai mamak belakang tu, singgah semayang maghrib. 8 suku baru semayang. Bolehlah 8 sekat merah tapi okey. Semayang maghrib 8 suku. Dan kebetulan pula ada penceramah tu berceramah, dia pun sambil semayang dengar. Dan dia pula telefon, pula nak habis bateri. Dia tumpang cas sekejap telefon dia. Dia duduk dia tak dengar ceramah pun. Dia tumpang cas telefon, dia pun nyinggah saja. Lihajatin, dia ada hal, bukan dia nak join majlis itu. Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Maka Allah sendiri mengatakan bahawa mereka itu kita consider sebagai orang yang duduk sekali. Teman duduk mereka tidak akan jadi binasa kerana mereka. Ini hadis riwayat Bukhari dan lafaz ini daripada Muslim. Begitu hebat dalam majlis zikir. Lepas tu tuan-tuan kalau ada majlis zikir, pergi je lah. Walaupun tuan-tuan duduk nyala, aku tak larat malam ni duduk. Tak apa dah. Tak apa dah, duduk. La ilaha illallah. Duduk, tak larat lah aku. Penat hari ni. La ilaha, dengar je zikir. Pun dapat keistimewaan duduk majlis zikir dulu. Pergilah mana-mana majlis. Majlis zikir, majlis mengaji Quran. Dan yang ketiga majlis ilmu. Dikir majlis zikir. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama'. Adakah majlis ilmu macam kita ni dikira sebagai majlis zikir? Ada sebagian ulama' kata majlis ilmu tak dikira majlis zikir. Ada. Sebagai contoh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan majlis ilmu
tak dikira sebagai majlis zikir. Tapi pendapat yang kuat kata Imam An-Nawawi, ia adalah majlis zikir. Ini boleh rujuk kitab Riyadhus Salihin. Imam An-Nawawi dia buat satu bab khusus, bab nombor 247, membahaskan tentang adakah majlis ilmu, majlis zikir. Ada pendapat kata tidak, tapi yang kuat adalah ianya majlis zikir. Ada beberapa hadis yang menunjukkan majlis ilmu juga dikonsider sebagai majlis zikir, sebagaimana kata Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu iz aqbala nafarun salasah. Satu hari Nabi duduk dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang di dalam masjid. 2 orang datang jumpa Nabi, tanya soalan-soalan sikit, yang seorang lagi pergi. Kedua orang tadi berhenti di depan Nabi, satu orang dia melihat pada celah-celah orang yang duduk, dia pun join sekali duduk. Ada pula satu grup, dia duduk belah belakang. Ada yang ketiga, dia balik saja, dia tak join. Jadi lepas Nabi selesai, Nabi pun katakan, ala ukhbirukum anin nafari salasah, maukah kamu aku beritahu apa yang berlaku pada 3 orang tadi? Salah seorang daripada mereka dekat pada Allah, Allah dekat pada mereka. Ada yang satu lagi, dia malu nak mendengar ilmu, jadi Allah pun malu juga dengan dia. Dia tak dapatlah dia, sebab itu diiktiraf sebagai majlis zikir. Ada pun yang ketiga, dia berpaling daripada majlis, maka Allah pun berpaling dari dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Justru majlis ilmu juga dikira sebagai majlis zikir. Dengan syarat kata ulama, majlis itu hendaklah disebutkan hadis, Quran. Lepas tu kalau nak panggil ceramah pun, biarlah ceramah yang ada konten, ada hadis, Quran. Kalau buat kelakar pada mula sampai habis tu kan, itu raja lawak namanya, bukannya majlis ilmu. Majlis ilmu mesti ada hadis, hadisnya hadis sahih, ayat Qurannya ayat Quran yang betul sebutannya, ada nasihat ulama. Nak buat kelakar sikit-sikit tu biasalah, nak menghilangkan mengantuk. Ini pada mula sampai habis cerita bini gemuk, tak sesuai. Mana kontennya, itu yang membezakan majlis ilmu dengan lawak jenaka. Jadi baru dia dapat dikira majlis ilmu. Sebab kalau nak 100% majlis ilmu buka kitab, saya ingat tuan-tuan pengsan dengar orang ngaji kitab ni. Bab pada menyatakan Allah, seorang bangun pegang perut, seorang bangun pegang perut. Itu pure majlis ilmu. Bila ada syarahan ceramah, ada santai sikit. Tapi jangan lari daripada itu. Kemudian yang kedua itu yang kedua, iaitu kalau nak kuatkan iman kita, banyakkan menghadiri majlis zikir. Sama ada zikir betul, ataupun Quran, ataupun majlis ilmu. Yang ketiga kata ulama, untuk nak kuatkan iman kita seteguh iman masyitah, istiqamahlah. Sekali beriman, istiqamah. Walau ke mana kita pergi, bawa iman. Ramai orang kita bila pergi ke Mekah, imannya naik, hebat, ibadahnya luar biasa. Biasa pergi umrah baru-baru ni, tiap-tiap hari pergi ke Masjidil Haram. Hari-hari semayang di Masjidil Haram. Tapi balik ke Malaysia, sejak balik umrah, haram pergi masjid. Habis iman tu tak ada. Sana Masjidil Haram, sini haram masjid. Tak pergi dah. Tak boleh lah begitu. Iman ni mesti konsisten, istiqamah. Engkau kalau balik Malaysia tak pergi masjid, macam mana kalau pergi Amerika? Kalau pergi UK yang masjid payah. Kita ni selang berapa? Saya tadi nak sampai sini, compute mana surau. Sebab banyak azan. Dah lah peta main dengan Google Map ni, kalau tak menipu bukan nama Google Map. Tak mana dia hantar tu pun tak tahu lah. Haji Wazi lagi lah tak boleh pakai musim-musim ni. Haji Wazi ni waste. Tak boleh pakai, ada hari dia pening. Celah dapur belakang rumah orang dia hantar kadang. Hujan-hujan ni dia pening sikit. Jadi pakailah mat Google, Google Map. 2 kali pusing kampung Korea ni baru jumpa depan ni. Sebab sana pun azan. Sebelah highway tu pun azan. Jadi depan sana pun azan. Maknanya banyak tempat ibadah. Kalau tuan-tuan pergi luar negara, dah lah tempat ibadah kurang, azan tak dengar. Lagilah tak pergi masjid. Dah macam mana? Istiqamah ni mustahak. Ada orang Mekah rajin juga, pergi ke seberang rajin juga. Main golf, KD perempuan, Pak Haji tak betul lalu. Macam mana engkau
dah pergi Mekah rajin tapi main go kedi perempuan, ya pak, pegang-pegang gini. Tak sesuai, tak istiqamah. Kita biar konsisten, iman di mana-mana. Di Mekah pun beriman, di Kuala Lumpur pun beriman, pergi ke Batam pun beriman, pergi ke Yala pun beriman. Beriman semua. Yalah, kita ni tak diuji tuan-tuan. Kalau diuji main dengan iman tak kuat ni, iman bawah nipis bawah ni, kulit bawah ni lemah juga. Nak yang menggoda perempuan ada kalah betul. Dan pergi KFC, bawa balik surau, dek bungkus ayam. Ya, abang nak per ke nak dada? Sudah. Terus pening, terus hala ke lain lah mikir. Orang tu tanya ayam nak apa? Ni iman tak kuat lah tu. Terus double meaning terus. Tak sesuai. Lang kopiah tak kepala balik surau singgah kedai tom yam. Ya be, minum gapo be? Panggil be terus lembek panggil be. Asalnya nak minum air, terus order siakap, panggil be siakap terus. Iman tu kuatlah sikit. Ini pentingnya istiqamah. Hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidup kan susah. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Kalau semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Kalau orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari, daripada hidup lebih baiklah mati. Sebab itu semangat inilah yang menjadikan kita boleh terus menjaga keimanan kita. Kalau semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah pun terhakis. Buat kerja-kerja tak senonoh. Tapi bila kita istiqamah, bila kita ada semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Ayo jadi orang istiqamah. Jadi orang berpendirian teguh. Duduk tegak, saat amatlah kukuh. Diterpa ribut, tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh. Ditipu daya, takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah berani, mentaati sumpah, berpegang pada janji. Ini orang beriman. Tapi lah bukan senang cakap boleh ustaz, awak tak kena, memang susah. Bolehkah kita beriman ketika orang hulur duit rasuah pada kita? Ini cakap boleh lah. Kalau dah hulur, pening juga. Terus tukar niat. Tak apalah, saya niat buat family day lah pakai duit ni. Terus niat buat family day. Memang dia tak makan, dia buat family day. Tak apalah, saya buat jambatan kat surau rumah saya lah. Dia akan ada bisikan, payah iman ni. Kadang kita boleh cakap, tak tahu, tak kena kekuatan hidup. Saya pernah pergi ke Australia, pergi Sydney. Di Sydney, tuan-tuan, ada satu pantai. Nama pantai ni Bondi Beach. Bondi Beach ni, dia nudist beach. Mandi situ tak boleh pakai pakaian. Saya tak pernah pergi, orang cerita. Kalau tak, ustaz pergi ke? Tak, orang cerita. Saya payah nak pergi. Kalau pergi, orang kenal jadi susah. Saya kena pakai topeng pula lah. Dia orang cerita lalu lah, dia kata, ustaz ni nudist beach, tempat orang mandi, tak adalah telanjang bulat, tidak, dia tak pakai baju sajalah. Kalau orang puan tak baju, serupa tak pakaian jugalah. Dia nak jemur, dia macam ikan masin, baring ramai-ramai. Dia kan badan kan pucat, dia nak bagi hitam, serupa kita. Lepas tu kena syukur kulit hitam tuan-tuan. Dia jemur bagi hitam. Tapi di kawasan itu ada student kita duduk apa semua. Dia orang kata kami walaupun rumah Bondi Beach belakang ada tempat ini, kami tak pernah pergi pun. Tak pernah pergi. Tapi orang Malaysia sampai airport itu cari. Mana Bondi Beach, mana King's Cross. King's Cross ni tempat-tempat saya tak orang cerita kawan-kawan. Manly Beach, mencari. Tapi orang yang istiqamah, maksiat belakang ni buat bodoh. Iman mustahak. Dan yang terakhir lah. Kalau kita nak dapatkan iman kita ni kuat sekukuh masyitah. Sentiasa bersyukur atas nikmat iman.
Setiap kali kita ingat balik dulu kita ni, yalah zaman muda nakal zaman rok kapak, zaman apa maklum sajalah. Zaman muda, sekarang ni Allah bagi umur panjang sikit. Kawan-kawan kita ramai dah kembali ke rahmatullah. Kita dengan umur sekarang ni kena bersyukur lah. Ya Allah, syukur aku ni sempat jadi orang surau. Syukur Alhamdulillah. Kawan-kawan dulu, yalah tahun 90-an, lumba haram apa semua, tak ada dah meninggal. Tapi tak apalah, dia meninggal lumba pun mati di jalan lurus. Lurus betul, tak ada masalah. Kita doa yang baik-baik lah pada mereka ya. Tapi aku ya Allah dah cecah 40 ke atas ni, nak pergi ke surau. Dia syukur kepada Allah atas nikmat iman. Maka bila kita syukur itu, Allah tambah lagi iman kita. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan Allah mengingatkan, kalau kamu syukur apa juga nikmat yang aku beri, aku janji aku tambah. Jadi bila kita setiap kali pergi surau dapat semayang, ya Allah syukur, aku lutut kuat lagi. Kawan-kawan semayang dah duduk dah. Alhamdulillah, walaupun dapat 40 lebih, boleh semayang berdiri ya Allah. Baca Quran tak payah pakai spek lagi ya Allah. Alhamdulillah. Orang lain tak ada spek, menggagau lah, tak boleh baca Quran. Aku boleh lagi pergi surau walaupun sibuk, walaupun tak adalah kaya ya Allah. Lagi kita syukur, Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maka ayolah muslimin muslimat sekalian, berimanlah kita kepada Allah. Yakinlah kepada Allah sebagaimana kuatnya iman masyitah yang Allah berikan dia kemuliaan kematiannya itu. Caranya jom kita beramal ibadah lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Ini azam kita pada tahun ini. Sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan dan juga kehadiran. Mohon maaf juga jika ada sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Selamat menyambut bulan Rejab yang sedang dilalui. Selamat menyambut kedatangan bulan Syaban. Dan pastinya kita akan tak sabar untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang merupakan bulan yang boleh menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dengan syarat beramal. Kalau pemalas tak ada lah, tidur pada pagi bangun pukul 4 petang lah, ampun dosa apa begitu. Jadi kita beramal. Bulan Rejab ni dah mula dah, kena sikit-sikit datang surau mengaji, dengar orang baca Quran. Syaban esok giatkan sikit, puasa Syaban sikit supaya boleh warm up nak masuk Ramadan. Dan Ramadan pastikan ini Ramadan yang paling best sekali lah. Semayang rakaat depan sekali soft, belakang untuk imam. Balik sekali dengan untuk imam sekali. Ingat Nabi pesan siapa semayang dengan imam daripada mula sampai habis, maknanya dia balik sekali dengan imam, maka dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Untung hadis sahih. Jadi tuan-tuan, Ramadan tahun ni tarawih biarlah daripada mula sampai habis. Jangan buat masjid buat 20 contoh. Tuan-tuan geng 08 semayang belakang tu imam. Habis lepas rakaat bangun langkah kepala semua orang. Mana tak adalah fadilat sebab imam tertinggal. Jadi tahun ni kita azam. Jadi tanya imam berapa rakaat? 8. Berebo. Gitu rakaat dia. Dia lagi bagus habis semayang dengan witir sekali. Ya, witir tak buat. Ini dah. Habis tarawih, semua duduk belakang tiang. Tak witir sekali. Saya witir di rumah. Pedak. Daripada zaman sekolah sampai sekarang, tak perlu buat witir di rumah. Buatlah, kita dah tua dah. Bukan main witir. Nabi setiap malam witir. Kita bulan puasa je. Semayang witir 2 rakaat. Habis witir moreh. Moreh, orang sedekah, makanlah, panjangkan pahala dia. Lagi bagus, tumpangkan imam naik motor kita hantar balik. Oh, itu dapat pahala besar lagi lah. Yang penting siapa yang istiqamah dengan imam dari mula sampai imam balik, dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab
Berkatkan umur kami pada bulan Syaban. Panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Sekadar itu, sebelum pisah, saya sekali lagi nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jatuan Kuasa Surau, khususnya urus dia yang buat pentas lawa. Lupa pula nak memuji. Terima kasih banyaklah Mandam yang menyusunnya. Tak payahlah susah-susah begini, malu pula rasanya. Asal tadi dia sedia sofa, tapi saya rasa segan. Sebab saya ingat inilah satu-satunya surau masjid yang saya pernah pergi, cantik dia punya meja ceramah dia. Jadi saya rasa baik kita popularkan meja ni. Dia pun ada buat live malam ni. Kalau orang menengok boleh dapat idea. Lawa pula dah saya tengok. Kalau sofa tu biasa sajalah. Terima kasih lah kepada Rustia yang bersungguh-sungguh siap offer nak hantar kopi macam-macam, ceramah minum kopi, baik goreng kerupuk tu. Terima kasihlah Tuan Muzi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.